Cerita yang bakal aku cerita kat korang ni adalah cerita yang paling sedih dalam hidup aku. Kadang-kadang hidup ni ada happy, ada sedih. Dan hidup ni kadang-kadang ada pokok, ada tanah, ada langit. Dah lah. Okay guys, so tajuk cerita ni Okay, so hari tu aku nak buat cerita pasal vlog cerita seram. And then hari ni aku nak buat vlog cerita sedih dalam hidup aku lah. Okay, bagi aku apa benda yang aku nak cerita kat korang ni, dia bukan sedih tau. Dia sedih, tapi dalam masa yang sama dia lawak. Bagi aku benda tu lawak lah. And dia ada part sedih dia juga. Tak, bagi aku lawak lah sebab aku yang lalui pengalaman tu, yang aku bakal cerita ni. So aku dapat imagine balik benda tu kan. So tak tahu bagi korang benda tu apa, korang dengar sekejap lagi. Okay, so aku akan ada 5 cerita untuk korang. And cerita ni sebenarnya banyak aku cerita daripada aku kecil apa semua lah, semua benda ni. So aku akan cerita 5 cerita daripada aku umur 6 tahun sampai form 2 je dulu. Kalau video ni dapat sambutan hingga ke 100k view, kita buat part 2 pula. So let's go. Okay guys, so cerita yang pertama ni cerita aku time aku 6 tahun. Tentu aku tadika. Okay, right, so tadika tu terletak di Puchong. And sebab aku memang daripada kecil kat Puchong lah. Okay, so cerita dia ni agak kotor lah, tapi tak apa, time aku kecil lagi. Kadang tu bangka macam ni kotor lah. Yang time kecil faham je lah. Okay, nak jadikan cerita, satu hari tu aku sakit perut. Masih dah tahu apa jadi kan. Okay, aku sakit perut tau. Aku sakit yang teramat. Dan tu aku ingat lagi start sekolah pukul 12 tengah hari sampai pukul 4 petang. Tadika yang 4 jam macam tu je. Lepas tu aku jadi sakit perut lepas makan tau. Aku jadi sakit perut. Lepas tu time tu nak dekat balik, aku cakap tak apa, tahan. Okay, fine, tahan. Lepas tu guys, nak jadikan cerita guys, tentu cikgu boleh pula melambat-lambat guys. Sebab apa, nak balik nak kena beratur apa semua. Balik pun kena beratur kat tangga tu. Okay, semua dah bawa balik. Biasalah cikgu semua akan ugut. Siapa bisel jangan balik. Okay, fine. Tiba-tiba guys, lama-lama macam tu, aku rasa satu benda yang amat besar yang akan keluar daripada dulu guys, iaitu seketul yes, jangan geli lah, budak kecil kan tahu apa. Okay, lepas tu sebab dulu nak pergi tandas sebab time tu nak dekat balik dah. So kalau aku pergi tandas nanti makin lambat lah balik kan. Sebab time tu kan naik orang kan, so nak kena ikut trip dia orang. Aku pun tahan. Tiba-tiba memang tak tahan, terkeluar juga guys. Lepas tu tiba-tiba pula ada seorang cikgu ni, siapa ada berak. Sebab dia bau kan time tu kan. Aku macam alamak pisang tu macam ni kan. Macam time tu dah takut lah, janganlah ada check ke apa kan. Lepas tu semua semua tak mengaku lah. Aku pun tak mengaku lah sebab aku yang berak. Malu lah kan. Tu cikgu ni buat spot check. Bukan spot check rambut, bukan spot check pack, spot check dalam seluar kan. Tapi walaupun time tu kecil, aku rasa dah ada perasaan malu tu. Aku rasa dah ada lah. So bila betul-betul tu cikgu check seorang-seorang tau. Dalam seluar cikgu check, buka tengok. First cikgu check tu, aku tengok dia tengok aku. Okay, tak ada tau. Aku macam, tak ada ke? Okay, selamat. Aduh, nak jadikan cerita kantoi juga guys. Cikgu yang kedua check. Aku punya dah check lah. Lepas tu dia buka. Yes, kita dah jumpa poster dia. Akulah yang berak tu kan. Malu gila tu tentu. Yang paling tak tahan guys, yang tolong cebok aku pun cikgu tu guys. So sampai sekarang kalau aku ternampak dengan cikgu tu, aku akan macam teringat momen tu. Guys, orang lain tolong cebok kan kau selamat kau, mesti kau kau mesti rasa macam ya Allah, apa benda ni ya Allah. Lepas tu nasib baiklah malu tu tak berpanjangan. Maknanya aku pergi sekolah macam tak ada apa-apa pun lah time tu. Aku tak ingat time tu macam mana aku adapt. And then ni scene time tadika scene pula. Cerita time tadika tahun yang sama, tahun 2000 2006 aku tadika umur 6 tahun 2006. Nak jadikan cerita kat time tu, aku mana ada feeling cinta ni Mat dulu Mat. Time kecil mana ada. Okay, tapi nak jadikan cerita time tu rehat, time tengah makan apa semua kan. Kadang-kadang cikgu bagi bekal apa semua. Tadi kan cikgu bagi bekal. So nak jadikan cerita, sebelah aku ni perempuan. Okay, aku tak nak sebut nama dia. Okay, lepas tu duk makan apa semua. Tiba-tiba kan, budak perempuan tu cium kat pipi. Aku cakap, kau kenapa tu? Tak ada lah. Aku tanya, kau kenapa? Aku cuma pandang dia lah. Macam bela kan budak 6 tahun kan. Aku tak orang cakap apa, tak berhenti ke peluang kat situ guys. Aku pergi cium dia balik. Masalahnya bila aku pergi cium dia balik, cikgu nampak guys. Cikgu nampak, and then cikgu panggil aku dengan perempuan tu pergi depan. Lepas tu duduk cerita, kau tahu tak, perempuan tu macam play victim kat aku. Dia cakap,
dia cium saya. Ya apa aku nak buat ni? Aku bukan buat. Kau yang cium aku dulu macam tu kan. Tapi aku tengok aku diam. Lepas tu diam, lepas tu cikgu cakap, okey awak pergi duduk. Dah dia pergi duduk tu guys, akulah yang kena soal depan member aku semua ni. Kau tahu tak cikgu tanya aku, kenapa awak cium dia? Cikgu saya tak cium cikgu, dia yang cium saya dulu. Aku cakap, lepas tu cikgu still menangkan perempuan tu lah. Sebab perempuan tu sendiri yang mengaku cakap aku yang cium dia dulu. Okay aku fine lah. Lepas tu cikgu tu nak tahu tak? Okey kalau macam tu cium cikgu pula. Lepas tu aku cakap lah, tak nak macam tu. Okay. Bagi aku sedih kan. Macam aku di play victim kan. Macam yang first tadi berak nak suar. So kau dimalu kan. Sedih lah tu. Okay. Yang ni kau macam kau tak salah tu. Tapi tak apa kan. Okay. So aku pun aku tak cium cikgu tu. Cuma cikgu tu lepas tu dia cakap, apa kecil-kecil dah kata lah kecil-kecil. Ya aku tak salah tu. Play victim tu. Okay. So fine. Habis lah cerita untuk umur 6 tahun. Tapi umur 6 tahun walaupun perangai aku macam tu, tak nombor 1, nombor 2 aku pandai, kira budak pandai lah tentu. Sebab apa? Sebab entah, tak tahu lah. Sebab ada juga orang yang tadika dah start bodoh. Tapi aku tadika tu tentu aku cakap aku boleh pandai lah. Sebab nombor 1, nombor 2 sebab dia punya exam lah tentu. Orang cakap apa, tak panggil exam, orang panggil ujian. Dulu time masa kecil panggil ujian. Bila dah besar panggil exam. Macam belagak lah, nak bagi tahu macam encourage sikit. Okay, so kita pergi ke darjah 1 pula guys. Okay, darjah 1 ni cerita dia lawak and sedih. Sedih dia sebab tentu dah tahun 2007. And then esok tu ada orientasi untuk darjah 1. Okay, petang tu aku pergi taman macam biasa, main taman semua. Lepas tu member aku ni dia bawa lah basikal yang tak ada roda tau. Kau tahu tak macam bukit yang ada batu-batu. Tapi bila main basikal best lah. And then time tu aku jadi macam teringin nak try. Tapi aku tak pandai basikal yang tanpa roda. Dulu reti naik basikal yang ada roda je ke tidak aku, sebab tak pandai imbang je. Tentu baru nak masuk darjah 1 esok tu. So aku pun macam cakap member aku nak try. Okay, nak try. Mesti korang dapat teka berjadi kan. Okay, happy gila. Dah sampai bawah, pak betul guys, kepala aku kena batu guys. Memang kena berjahit kan tu. Sakit gila guys. Mula aku tak nangis tau. Bila jatuh tu aku macam Lepas tu member cakap, kepala kau berdarah. Aku macam, aku pegang, baru aku nangis. Okay, itu sedih dia guys. Lepas tu ada abang-abang yang dekat taman tu tolong angkat aku pergi naik rumah. Lepas tu mak aku cakap, ni kena jahit ni. Aku bermati-matian nangis dekat tanah. Lepas tu bapak aku balik pada kerja. Bapak aku terus bawa pergi klinik. Sebab tentu mak aku tak reti bawa kereta lagi. So kena tunggu bapak aku balik kerja lah tentu. Bapak aku balik kerja dalam pukul 8.30 tu sampai klinik buka lagi lah. Aku pergi klinik and then berjahit. Lepas tu bila berjahit tu dia ada bukan kesan, dia macam kau tahu yang benang besar kan. Okay, peristiwa tu disebabkan aku ada tobek belah sini. Belah sini aku tak ingat lah. Kita belah sini ke sini? Tak ingat lah. Kalau kau nampak tobek belah kanan ke belah kiri ke, itu disebabkan aku punya ni lah peristiwa tu. Okay, esok kan aku cakap orientasi darjah 1. Nak tak nak kau sakit ke tak, pergi juga lah tentu untuk orientasi lah. Sebab darjah 1 ni untuk kau tahu sekolah ni macam mana apa semua darjah 1 kan tentu. Okay, tentu orientasi kan mak bapak apa semua ada lagi kan. So darjah 1 tu guys, kan kita beratur kan. Kita beratur time penghimpunan tu, nyanyi lagu negara aku lah apa semua. So aku ni rendah tau. Aku depan sekali tau guys. Nak jadikan cerita guys, member aku kat belakang tengah nyanyi lagu negara aku. Aku rasa negara aku. Dia bisik aku, weh, kat rambut kau ada abuk. Tu bukan abuk, sap lagi. Sebab tu aku jadi bodoh sekarang. Sebab memang kalau aku pun tentu budak umur 7 tahun nampak kepala member ni, dia ingat ada sampah. Dia tarik kan sampah. Bukan sampah lah tu, itu jahitan punya balutan tu, color kuning. Sebab tu dia ingat sampah tu, aku tarik. Dan tu aku ni daripada kecil lagi memang jenis malu. Sampai nak nangis pun malu. Bila dia tarik tu, aku macam tahan sakit. Mata aku dah mengalir. Aku pandang bapak aku. Lepas tu bapak aku share je aku. Bapak aku ingat, mungkin sebab aku nangis, sebab aku tak biasa dengan environment darjah 1 tu. Tapi bila dah duduk, kepala aku berdarah. And then adalah cikgu yang nampak, and then bawa aku keluar. And then aku pun balik. Lepas tu nak jadikan cerita time darjah 1 ni. Okay dah, ni dah tak ada cerita pasal kesan jahitan tadi lah. Ini nak cerita pasal darjah 1. Time tu aku tak tahu kelas aku kat mana. Okay, sebenarnya aku ni kelas 1 Zuhal lah nama dia. Kelas ke berapa aku tak ingat. Lepas tu aku nampak member aku, dia ke kelas 1 Mushtari. Aku pun macam tak tahu kelas aku kat mana. So aku macam masuk je lah. Macam masuk, mana kelas aku? Aku pun masuk. Lepas tu nak jadikan cerita tentu, aku memang tak tahu kelas aku kat mana. Lepas tu ada cikgu masuk macam mengajar, guru kelas lah tentu. Lepas tu dia bagi macam apa, kan darjah 1 kan dia ada trial. Bukan trial lah, ada exam dia untuk menentukan kau kelas mana tau. Lepas tu aku duduk try, aku stay lah. Lepas tu diorang duk panggil nama-nama kan. Nama aku tak ada dekat 1 Mushtari. Aku macam, alamak aku salah kelas ni. So aku macam lepak dengan member aku dalam tu, macam lepak budak, kita benda apa benda lah budak-budak. Lepas tu lepak. Tiba kau nak tahu tak, aku cakap kat cikgu tu, cikgu kenapa nama saya tak ada? Lepas tu cakap, oh mungkin ada misunderstanding or something like that. Lepas tu dia
masuk ke aku nama yang itu. And then aku dapat kelas 1 Mustari tu permanent guys. Patutnya aku 1 Zuhal ni, aku masuk 1 Mustari. Nampak? Kecil-kecil dah pada scam. Yes, itulah Syarul Zami. Tak, aku tak tahu sebenarnya, bukan nak scam orang pun. Okay, so habis cerita darjah 1. Itu je yang aku ingat lah. Lepas tu, oh guys, aku lupa guys, time darjah 1 ni, budak kelas aku perempuan, nama dia dirahsiakan lah. Aku suka kat perempuan ni guys. Time kecil dah pandai kata. Alah, suka-suka monyet lah. Tak adalah macam you. Apa beza you dengan bintang? Tak ada beza pun. You bintang, tak tahu apa dia. Okay, so darjah 1 tu aku ada suka kat sama perempuan ni guys. Dia pernah cakap kat aku, Ashraf, kalau kau nak belikan hadiah untuk aku, jangan beli kat bookshop tau. Wah, aku macam, alamak, bookshop tak terima kan. Kau tahu aku bagi hadiah apa? Tentu mana ada duit tu. Aku pergi sekolah tentu bawa RM1.5. RM1 untuk makan, RM5 untuk minum. Dulu lah. Aku pun balik, aku teringat masih ternyang-nyang apa yang dia cakap. Kalau nak bagi hadiah dengan dia, jangan beli kat bookshop. Sebab bookshop ni lokal ni barang lah. Lebih kurang macam tu lah. And then balik tu, aku nampak kasut kakak aku tau, Barbie. Kasut Barbie. Tentu kakak aku baru darjah 3. Aku darjah 1, dia darjah 3. Darjah 3, so kasut budak lah, kasut Barbie. Tentu aku tengok apa nama karakter Barbie tu. Okay, dia macam, kau tahu kasut yang ada button. And then adalah dia bukan button yang crop tu. Dia macam, dia punya gambar lah, senang cerita. Aku pun cabut, pak. Kan ada dua pasang kan, satu pasang kan. Aku cabut dua. Esok tu aku bagi kat dia. Dia punya happy guys. Mana kau dapat doh? Budak-budak punya style lah. Aku tak ingat lah macam mana. Tapi dia punya excited tu macam, wow, bukan kat bookshop lah. Macam tu lah. Maknanya rare lah. Sebab kalau beli kat bookshop, semua orang boleh beli. Kalau kat luar ni dia rare sikit lah time tu. Darjah 1 tu, kau dengar lah cerita aku. Yang sedihnya guys, bila aku cakap aku suka kat dia guys, dia cakap, kita tak boleh bercinta lah Ashraf, kita budak-budak lagi. They ask you how you are, you just have to say that you're Sedih fine when you're not Sedih really. Okay, so kita skip untuk darjah 1. Okay, and then darjah 2 tak ada apa-apa. Darjah 2 ada tapi tak sedih sangat kot. Darjah 3 guys, darjah 3 ni dia macam sedih. Tapi bagi aku, bila dah besar fikir balik, tak payah sedih sangat tau. Kalau aku boleh jumpa umur aku time 9 tahun tu, aku cakap, kau asal nak sedih sangat, sabar boleh tak? Okay, darjah 3, umur aku 2009 tak. Umur aku 9 tahun, darjah 3 tahun 2009. So, tentu darjah 3 ni kau dah terlibat dengan aktiviti wakil sekolah lah, apa semua. Lepas tu, bila pilih, kan dah ada orang cakap apa, uniform, lepas tu kelab, and then permainan. Okay, uniform aku tentu pengakap, kelab kebudayaan. Aku punya permainan bola sepak. Memang minat bola sepak tak minat sukan lain. So, cikgu buat pemilihan. Cikgu nak pilih dalam berapa orang, aku tak ingat. Tentu cikgu boleh. Okay, aku terpilih guys. Okay, dah terpilih tu cikgu pilih dalam beberapa orang, and then cikgu cakap akan ada yang tersingkir lagi. Aku macam, alamak, cuak agak kan. Sebab tentu yang dah terpilih semua power. Lepas tu cikgu pemilihan, cikgu panggil nama seorang. Aku dengan siapa seorang lagi tak dapat. Lepas tu cikgu cakap, cikgu minta maaf sebab tak dapat. Macam orang cakap mencari Ramli pula dia punya tu. Padahal sekolah je. Lepas tu tak dapat. Lepas tu kena masuk belajar. Masuk kelas lah. Kiranya masuk kelas balik. Bila cikgu cakap yang tu, macam tak apa cikgu, tak apa. Angguk-angguk apa yang cikgu cakap kan. Lepas tu bila cikgu cakap, okey awak dah masuk kelas, semua masuk kelas. Yang terpilih tu pergi rehat dulu, nanti datang balik. Aku pun pergilah ke kantin. On the way ke kantin tu guys, kau masukkan lagu sedih. Menangis guys. Aku menangis gila. Barbie tentu. Aku menangis. Aku duduk dalam kelas. Padahal time tu tak rehat. Dia macam so close. Yo, nangis. Lepas tu datanglah member aku yang terpilih tu. Sabarlah. Apa semua. Tentu guys, aku ada awet guys. Okay. Tapi awet yang orang cakap apa, bila nampak dia lagi nampak. Laki memang macam tu. Time dulu zaman-zaman cinta, zaman monyet dulu, nampak awet lagi. Bila dalam chat kau main boya. So balik tu aku cerita agak awet aku. Message lah, padahal aku dengan awet aku ni satu kelas tau. Yang aku cakap yang awet aku time ni, dia still berkawan dengan aku sampai sekarang tapi tak ada benda pun. Time tu darjah 3 tu. Aku pun cerita kat dia message kan. Message zaman tu mana ada WhatsApp kan, mana ada zaman kena blue tick kan. Zaman tu orang apa, setiap message yang dihantar oleh seseorang tu amat berharga guys. Sebab kita tunggu sampai. Berharga gila dulu. Rasa macam appreciate gila bila orang chat. Lepas tu aku cerita kat dia dulu. Lepas tu dia pun cakap, sabarlah. Mak pergi lah. Memanglah aku suruh sabar. Masalahnya perempuan ni, dia memang suka. Tak tahu lah time tu nak jadikan cerita. Tak habis. Dia lebih suka orang yang main bola guys. So dia pilih member aku yang dapat. Aku tak dapat. Punyalah aku mengadu kat kau. Aku cakap sabarlah.
Bukan apa pergi, ikut dia. Tapi itu dah jam 3 punya cerita. Menyampah aku. Lepas tu lalas member aku ni dia tolong dia talk juga, slow talk dengan cikgu aku. Dia cakap cikgu ambil lah acap balik untuk jadi dia pun okey apa semua. Okey, and then cikgu pun dengar apa yang dia cakap. Cikgu ambil aku balik guys. And then aku dapat lawan ke sekolah. Tentu teruk gak sekolah aku kena bantai dengan tak ada pengalaman apa semua, terus pergi lawan sekolah lain. Memang kena bantai 5-0 6-0 macam tu lah. Okay, and then cerita dah jam 4 ada ke tak Sekejap aku tengok sekejap. Okay, cerita dah jam 4 tak ada, dah jam 5 tak ada, dah jam 6 pun tak ada cerita sedih. Time form 1 guys. Okay, time form 1 ni orang cakap zaman kau baru nak up sebab kau daripada skor rendah, lepas tu pergi skor menengah. Kau rasa kau gempak macam tu kan. Tentu form 1. Okay, time form 1 ni aku sekolah dekat SMK Puchong Permai dulu. Kenapa aku sekolah dekat SMK Puchong Permai tu? Sebab aku ikut kawan baik aku. Okay, aku ikut member aku. Lepas tu sampai sana kita tak rapat pun. Tak tahu kenapa jadi macam sebab dia kelas lain kan. Okay, so cerita sedih yang pertama berlaku kat sekolah tu, tentu ada pemilihan untuk olahraga kot, tak silap aku. Ya kot, tentu lah. Lepas tu tentu dia tak menggunakan badan sebab Padang tentu tengah repair kot, something like that macam tu lah. Dia buat lah dekat apa macam orang cakap apa, dataran dataran tu macam tu kan. Dia tak adalah lumba lari, dia just main saat je. Maknanya kalau bawah daripada 7 saat, okay, kau layak lah untuk next stage. Lepas tu tentu aku pun try lah. Bila turn aku tu aku pergi, baru dalam 0.001 saat gagasan 3, 2 jatuh kan. Lepas tu aku jatuh guys. Jatuh tu tak apa guys, tapi kenapa aku nangis guys? Bila aku nangis tu, budak-budak form 5 pujuk aku macam adik-adik kan. Memang aku ada adik, tapi macam maruah aku tercalar tu. Macam asal kau nangis tu? Macam tak nangis pun. Dulu aku kuat nangis, jujur aku cakap. Dulu aku kuat nangis. Yalah macam dulu kita nangis sebabkan kita ada luka apa semua. Tapi sekarang ni kalau kita nangis, kita selalu diluka guys. Sombong. Okay, itulah cerita sedih kat situ lah. Okay, lepas tu aku sekolah kat situ lah sebulan je tu. And then aku pindah ke SMK Pusat Bandar Puchong 1. Okay, sampai kat sekolah tu aku tak tahu apa masuk fly. Aku cakap apa benda fly tu. And then tu, lepas tu tentu hari sukan sekolah tau. Hari sukan sekolah ni, macam sekolah aku dia tak bebas tau. Macam hari-hari lain kan macam kau bebas nak pakai, kau bukan pakai macam apa. Hari sukan maksudnya kau bebas nak pergi mana, kau nak pergi kantin ke, kau nak pergi ni ke, apa ke. Seketika kan, sebab tu macam hari tu buka lah kan. Tapi sekolah aku ni dia strict gila tau. Dia strict gila. Tu nak jadikan cerita, aku dengan member aku ni jadi macam bosan lah. Bila nak habis sebab nak kena tunggu 1 lebih macam tu baru boleh balik. Kita orang tak tahan lah. Kita orang nak melepak, nak minum mamak, nak minum air kat mamak. Ramai lah member aku, dalam 8 orang, 7 orang macam tu termasuk aku. Okay, fly tu maksudnya rupanya panjat pagar sekolah keluar kan. Sebab nak ikut guard tak lepas. So aku pun macam okay, ikutlah diorang. Okay, fly. Lepas tu bila diorang dah lepas tu, aku dengan seorang lagi member aku. Sekarang ni dia dah duduk dekat London. Okay, dia lagi kecil daripada aku tau. Comel, kecil je tengok tu. Dia lagi comel daripada aku. So nak jadikan cerita tentu diorang fly. And then tinggal aku berdua dengan member aku ni. Sangkut, senior tangkap kita orang. Senior tu tangkap bawa pergi on the way nak pergi kat report kat cikgu tu. Dia cakap, kau petik kau bagi tahu nama member kau ni, nama-nama member kau yang pergi keluar sekali. Aku pun macam alamak, takkan nak petik nama member tu. Lepas tu kau tahu dia cakap apa? Dia cakap, jangan risau lah, kalau orang pukul kau panggil aku sebab senior kan. So aku cakap, okey lah. So selamat lah situ. Lepas tu bila senior aku cakap yang tu, aku pun tulis nama yang kantoi apa semua. Lepas tu time penghimpunan, diorang kena panggil tau. Lepas tu ada nama member aku yang kena panggil time penghimpunan tau. Dia tanya siapa dah, siapa lah buka mulut. Dia tanya siapa lah, lepas tu dia cakap Acap yang petik. Balik sekolah memang kena bantai lah aku. Dia pukul, ada seorang budak yang tapi dia sekarang jadi member aku lah. Dulu menyampah gila dengan muka tu. Form 1 kan gangster. Bila gangster tu, bila aku balik tu, aku dengan budak baru yang kena sepak sebab petik nama orang. Tentu tak pandai melawan lagi lah. Tak, dulu aku jadi mangsa bully tu Bukan mangsa bully dah, orang cakap apa, selalu tak ada lak lah, selalu kebukul semua. And then kau tahu lah, aku macam cakap aku ni kuat nangis dulu. Kena pukul. Tapi disebabkan benda-benda macam ni lah aku kuat sekarang. Oh my god. Mana yang buka aku form 1 ni? Dah. Okay, itu je lah cerita form 1 medical. And then disebabkan benda tu juga yang kita orang jadi akrab sama sekarang. Jadi rapat lah sekarang. Okay, so next kita cerita pasal form 2 guys. Okay, form 2 ni guys, cerita yang betul-betul sedih. Aku harap korang dapat ambil iktibar daripada cerita aku ni. Okay guys, so aku pun nak kena cerita laju sebab 24 minit dah. Okay, so cerita ni form 2 orang cakap apa, form 2 ni aku boleh letak tajuk dia sebagai zaman bodoh, zaman bangang semua lah, boleh cakap
Sebab time form 2 ni orang cakap apa, time tu baru berlaku kat aku pengaruh rakan sebaya lah. Sebab pengaruh rakan sebaya ni dulu macam kau dengar kat CV time sekolah rendah dah ada. Lepas tu bagi aku benda ni bukan salah member kau, ikut pada kau lah, itu pilihan kau. Time form 2 ni aku dah start keluar malam, aku dah start ponteng sekolah. Okay, nak jadikan cerita orang cakap apa supaya benda ni orang cakap apa, aku dah lama ponteng sekolah. Lepas tu benda ni orang cakap Allah nak tunjuk satu penyesalan untuk aku lah tentu. Orang cakap apa, tentu aku ponteng sekolah selama sebulan straight. Aku pun macam pelik, asal aku ponteng tak kantoi macam senyap tak ada apa-apa, cikgu tak report kat aku kan. So aku macam okay, tak ada apa-apa. So bila kau dah ponteng sekali ni dek, kau akan ketagih tau. Aku ponteng macam biasalah, aku pergi CC apa semua. So benda tu kau jadi ketagih lah, duk main game pergi CC kan. Selama sebulan lah, sebulan straight tak pergi sekolah apa semua. Kadang-kadang pergi sekolah dah masuk, keluar balik ikut pagar, fly lah. Tentu dah terror lah fly. Daripada kau fly, baik kau ponteng lah. Sebab macam kau dah ambil kedatangan, lepas tu kau hilang. So nampak kantor lah kat situ kau fly. So baik kau ponteng tu. Tapi aku tak suruh kau ponteng. Maksud aku macam antara dua tu lah. Senang cerita tak payah nak ponteng sangat pergi sekolah. Ini kau kena ambil dibam benda ni betul. Okay, lepas tu aku balik macam biasa. And then dalam 2-3 hari kot sebelum kantor, mak aku selalu tanya macam mana sekolah hari ni. Aku pun dengar, oh tadi ada pakar motivasi datang sekolah lah, bagi talk lah apa semua kat sekolah. Mak aku pun layan kan. And then nak jadikan cerita balik tu, aku tengok mak aku tengah menangis kat orang tamu. Cakap, alamak, ni kantoi ni, confirm kantoi. Lepas tu mak aku mungkin dia tak tahan dah kot dengan penipuan aku selama sebulan tu. Mak aku tanya pergi mana apa semua selama sebulan ni. Mak aku marah gila kat aku sambil menangis macam tu. Aku cakap, alamak, apa yang aku dah buat ni kan. Lepas tu rupanya mak aku cakap sebenarnya dah lama dah sebulan dah kantoi. Dia just diam sebab cikgu dah call mak aku banyak kali bagi tahu benda ni aku pergi mana apa semua. Macam mak aku tahu lah aku pergi sekolah, tapi bila cikgu call mak aku cakap benda yang macam aku tak pergi sekolah, maknanya aku ponteng lah. Okay, so lepas tu mak aku cakap selama ni dia diam, dia nak tengok aku punya orang cakap apa, aku punya penipuan ni jauh mana boleh pergi. Tapi mak aku pandai sorok dia punya perasaan tu. Mesti kalau aku dah kau pernah ponteng. Kalau anak aku macam tu memang tak adanya nak diam. Tapi itulah seorang ibu, kuatnya seorang ibu tu macam mana, tabahnya seorang ibu tu macam mana. Selepas pada tu aku dah menyesal dengan apa yang aku buat. And then tentu family aku semua tak percaya aku. Family aku semua dah orang cakap apa, pandang aku rendah lah Mat. Bukan pandang rendah sebab apa, sebab macam tentu phone aku kena rampas dengan bapak aku. Lepas tu bila aku nak keluar malam tak boleh, nak main futsal malam semua tak boleh. Orang cakap apa, percaya, trust tu dekat aku hilang lah. And so aku tak boleh keluar. Jadi budak baik, dengar je, sekolah pun tak boleh pergi jalan kaki dah sekarang. Kena mak aku hantar, bapak aku hantar. Tentu kan. Aku pun ikut je flow. And then aku dah start belajar balik. And then disebabkan form 2 tu juga, form 3 aku lost semua benda. Aku ni ikutkan time form 1 tu aku kelas pandai juga. Bila masuk form 2 ni kelas pandai sikit. Bila form 3 aku hancur tu kelas aku kelas bawah gila lah. Sebabkan prestasi form 2 tentu parai. Aku dah banyak ketinggalan pelajaran lah. Ada lagi bahagian mat. Kalau tidak dulu mat bagi aku boleh je follow. Bila masuk form 3 tu obvious gila. Aku macam benda ni tu tak tahu tu ni. Aku dah banyak gila tertinggal apa yang cikgu ajar tu kan. Benda tu betul-betul aku berubah selepas aku pindah daripada, aku tak pindah sekolah, aku pindah daripada rumah baru lah. Selepas aku rumah baru ni aku macam ada kawan baru. And then aku dah macam tak nak buat mak bapak aku macam tu. Sebab aku tentu baru macam orang cakap apa, baru nak bernafas balik. Orang cakap apa, buang yang lama lah. Okay, so tentu aku dah pindah rumah baru. And then kawan-kawan yang lama pun aku dah macam tak rapat sangat. And then form 3 tu tak ada ponteng. Kalau ponteng aku akan beritahu aku, mak hari ni tak nak pergi sekolah boleh, nak duduk rumah je. Itu je. Maknanya takkan ada macam sisil lu. Tak ada lah. Time form 3 tu zaman nak ke arah berubah. Alright, so apa aku nak cakap, kita sambung sebentar lagi. Okay, so pengajaran dekat sini korang boleh ambil daripada 2014 yang aku cakap time aku form 2 tu. So kepada adik-adik yang masih bersekolah lagi, and then anda kata sekolah dimulakan balik, janganlah ponteng kan. Ponteng ni tak ada apa-apa pun. Memanglah setengah orang cakap kau hidup ni janganlah sekian sangat, at least ponteng lah supaya kau ada pengalaman tu. Ya memang, tapi bagi aku orang cakap apa, kalau kau just nak ambil pengalaman tu tak perlu macam tu. Sedangkan banyak je benda yang kau boleh ambil pengalaman kan. Kau ponteng kelas pun cukup lah, jangan ponteng sekolah, ponteng kelas. Aku tak suruh, aku tak jahat. Nak orang cakap apa, nak at least ada pengalaman tu, kau buat lah apa-apa. Tak orang cakap apa, senang cerita kau jangan buat lah tu. Aku just nasihat jangan buat lah. Sebab benda tu akhirnya nanti akan jadi buruk ke. Dia tak ada pergi baiknya, tak ada. Just kau boleh cerita kat member kau lah. Gempak lah tu, bagi aku tak payah kot. Nanti bila anak kau buat nanti kau risau pula. And so tak apa lah, tak payah. Itu orang cakap janganlah buat macam tu.
Kesian kat parents korang dah bertungkul lumus untuk jadikan korang ni manusia. Korang pula yang jadikan diri korang tu binatang. So jangan lah, okay? Korang ambil iktibar daripada apa yang jadi kat aku. Orang cakap apa daripada parents aku percaya aku 100%, tentu parents aku terus tak percaya aku. So itulah cerita sedih aku, 5 cerita sedih ni. Sebenarnya ada lagi sebab aku umur sekarang aku 21. So kita ada nak lalu form 3, kita ada nak lalu form 4, form 5, 2007, 2018, 2019, 2020 kita nak lalu. So ada banyak lagi guys cerita yang aku tak boleh nak cerita lagi sebab memang aku target 5 cerita je sebab nak bawah 30 minit agar boleh video ni sebab takut panjang sangat jadi macam draggy ke apa. Okay, so aku tak nak benda tu. Aku nak supaya macam korang dengar tu korang macam interesting insyaAllah. Alright, so aku harap korang tengoklah video ni sampai habis kan. Kalau korang tengok kan, korang cakap macam ni, acap handsome. Maknanya aku tahu korang tengok sampai habis. Cakap acap handsome. Okay, so kita kalau video ni hit 100k view ke atas, aku akan sambung cerita sedih aku lagi. So kalau korang suka dengan ni, korang thumbs up, korang share, jangan lupa untuk komen, and then jangan lupa untuk ambil iktibar daripada cerita aku ni, and then jangan lupa untuk follow IG aku Ashraf Zami, dan jangan lupa untuk follow IG merchandise aku Woy_my, dan juga production aku AR Studios, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel yang ni AR Vlog, dan juga Ashraf Zami YouTube channel aku. Kalau korang nak tengok short film aku, sila ke YouTube channel Ashraf Zami lah. And then jangan lupa untuk kalau nak dapatkan baju merchandise aku lah, korang boleh pergi ke website aku woymalaysia.com ataupun boleh pergi kat Shopee. Itu saja. Okay guys, so jangan lupa untuk subscribe. Ulang balik. So guys, thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.